kita masuk. Jadi yang mana yang ada boleh selesa-selesakan diri. Okey ya. Nanti saya akan tunjukkan di whiteboard beberapa teori yang sebelum ni tak lancar. Sebelum ni ada jadi macam slow mo apa tu. Okey, kali ni saya dah set up elok-elok dah. Kamera saya pun dah elok dah. Nanti saya akan repeat lah. Okey, saya akan ulang balik dekat whiteboard benda-benda yang penting. Lepas tu nanti saya dah sediakan modul. Kita akan follow yang modul tu. Kalau tak print pun tak apa, okey? Tak print pun tak apa. Nanti kita akan tengok satu persatu. Dan nanti saya akan bagi link juga, okey? Dia ada soalan yang banyak, boleh study dekat situ. Ada nota, ada macam homework, okey? Bukan homework lah, okey? Macam latihan, latihan, nota, lepas tu video, boleh tengok yang tu. Yang kapur putih punya. Okey, kapur putih ni ada ramai kan tanya saya mana buku dia. Okey, buku dia macam ni. Okey, buku dia macam ni, lepas tu dia ada macam warna-warni lah penerangan dia. Okey, jadi memang okey lah. Walaupun kita dah dewasa tapi bila penerangan warna-warni macam ni kita macam best. Okey, nanti saya akan bagi akses tu percuma saja, boleh tengok. Lepas tu pula mulai sebab ini last untuk bulan Ogos. Lepas tu nanti kita akan ada berapa minit lagi? 6 minit lagi. Macam mana nak cakap? Jadi last start daripada hari 30 hari bulan. 30 hari bulan hari apa? Isnin Selasa, okey. Isnin Selasa tu, hari Isnin tu 30 hari bulan yang tu dah start dah untuk September. Okey, bila dah start untuk September, saya masa tu sebabkan silibus dah habis, okey, kita akan buat macam ni untuk September. Pertama sekali, kita akan ada masa untuk kita ada 3 kali kan. Okey, 3 kali. 2 jam kita akan buat silap, okey. 4 jam kita akan buat soalan SPM sebenar. Nanti saya akan susun yang betul-betul punya SPM kita akan buat, dan 2 jam lagi kita akan cover yang form 4 punya. Ada orang kata form 4 nak cover mana cukup 4 jam. Saya 2 jam kan. Okey. Start daripada 3 September, setiap hari Jumaat saya akan buat kelas percuma untuk silibus form 4. Okey, jadi boleh join lah. Start daripada 3 September. Saya dah promote dah sikit-sikit dalam Telegram, dalam Facebook, IG. Okey, dalam grup parent tu saya tak letak lagi lah. Tadi saya dah dapat lagi 10 orang daripada Hulu Selangor nak join juga. Nanti dia join menyesal. Okey, itu dia akan join juga. Okey. Jadi kita buat habis baik, kita usaha habis baiklah untuk SPM kali ni. Okey. Sebab kerajaan dia lanjutkan lagi. Sebelum ni bulan 9 nak buka sekolah, dia lanjutkan lagi bulan 10. Dah boleh jadi nanti dia lanjut lagi. Okey, tahun depan. Dan kita kena ingat bulan 3 dah nak sampai dah. Bulan 3 ialah SPM. Jadi trial tak tahu lagi bila, sebab dia nak buat ke tak buat trial. Patutnya kena buat lah. Kalau dia tak buat, kita buat sendiri trial kita. Okey, untuk kita tengok tahap kita sekarang ni dekat mana. Dan yang paling-paling penting, dia ada lagi 4 minit. Paling-paling penting ialah balik waktu SPM je lah. Okey ya. Jadi yang paling penting untuk kita tahu macam mana format dia dan soalan apa yang akan keluar. Sebab dalam paper tu dia ada soalan-soalan khusus yang akan keluar. Untuk paper 1 dia gabung. Gabung pun kalau kita betul semua paper 1 baru dapat 21 markah. Okey, 21 per 100. Tak lulus lagi kalau dapat 40 per 40 objektif. Okey, kita ada 79 markah dekat mana? Dekat paper 2.
Paper 2 yang kita nak target. Okey. Dapat saja paper 2, automatik untuk chances atau peluang untuk dapat A tu sangat-sangat tinggi. Ada yang cadang duduk dekat asrama, lepas tu duduk ya sampai SPM. SPM nanti baru balik. Boleh juga. Okey, lepas tu juga kalau siapa-siapa yang join grup Telegram, okey, saya ambil juga job, ada setengah-setengah job ada luar. Okey, kerja-kerja macam buat modul. Saya ada dapat satu, saya buat modul AdMath, matematik tambahan. Siapa yang join, siapa yang ambil AdMath pun nanti akan ada juga video-video saya berkaitan dengan AdMath, fizik dan satu lagi. Ini yang sebenarnya subjek yang saya paling minat ialah subjek sejarah. Okey. Ramai orang tak tahu saya minat subjek sejarah dan saya memang selalulah bagi talk berkaitan dengan sejarah ni. Jadi untuk subjek sejarah pun nanti saya akan keluarkan juga video dan juga dekat bawah tu ada soalan. Jadi boleh download soalan tu, boleh download nota tu, boleh buatlah ulang kaji. Yang tu pendek je, dia ada lagi satu. Kalau nak panjang kena beli dekat Shopee. Itu orang lain punya lah, saya tolong buat. Dia yang beli daripada saya, dia bayar. Okey. Nanti kita akan tengoklah macam mana. Yang paling penting sekarang ialah kita kena kekal positif dan kena cover. Yang mana yang patut kita dah kena cover, kita kena cover lah. Okey. Jadi hari ini saya tahu tadi ada yang join kelas juga. Kita akan buat santai-santai. Kalau tak faham nanti tanya saya. Okey, sebab saya faham sebelum ni video kita macam slow-mo, tersekat-sekat. Saya cakap dulu, baru pergerakan tu ada apa semua. Okey, hari ini saya akan ulang balik yang mana yang berkenaan dan kita akan tackle soalan ni macam mana. Sebab yang ini akan ada di section B. Okey, yang ini akan ada di paper 2 dan soalan sama ada section B ataupun section C. A ataupun B, bahagian A ataupun bahagian B. Tapi saya rasa lebih kepada bahagian B, 10 markah lebih. Okey, macam mana? Senang saja. Kita akan tengok satu persatu lah. Okey, siapa belum isi link kehadiran, tolong isi. Sebelum kita mulakan. Okey, jadi lepas ni akan ada 4 subjek lah yang saya cover. Yang saya mengajar ni adalah subjek saya tapi dekat luar. Okey, saya ada matematik tambahan, fizik dan juga sejarah. Okey, sejarah tu tak ada calculation. Okey. Tapi tak apa, nanti saya akan bagi akses tu secara percuma lah untuk student-student saya. Walaupun ada yang kena beli dekat Shopee apa semua, tak apa, saya bagi yang free punya akses. Okey. Jadi itulah, rancang dengan sebaik mungkin. Dalam baki masa yang ada kita nak tuju ke SPM. Sebab bukannya satu subjek, ada subjek-subjek lain juga. Okey, jadi kita mulakan dulu. Kita mula awal sikitlah. Okey, jadi kita mulakan macam biasa dengan bacaan doa. Okey, saya dah rekod dah rekod dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syur alaina min nadhani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amin. Okey. Semua ready ya? Calculator apa semua dah pegang dah. Okey, jadi kita akan start slow sementara kita tunggu. Nak print yang mana? Okey, kita print yang ini. Sekejap. Satu saja, bukan semua. Semua tu boleh, tapi buat ulang kaji lah. Sekejap. Saya bagi satu saja. Mana grup tadi? Okey, sekejap. Saya reply message kawan kita yang tak boleh masuk kelas. Okey, yang form 5 tadi. Mana form 5? Okey, ini
Okey, cuma kalau siapa-siapa yang nak print, ambil yang ini sekejap. Alamak, loading tak. Okey, ada. Sekejap saya tengok yang nombor 1, 2, 3 atau 4. Okey, cuma ambil yang number yang atas sekali, okey? Ambil yang atas sekali. Ambil yang itu saja. Okey ya? Alamak, hang lah. Okey, ambil yang atas sekali ataupun print yang atas sekali. Okey. Kalau tak mau print lagi pun tak apa. Kita buat dulu kat depan, nanti print, lepas tu buatlah sama-sama. Tapi saya nak guna jugalah yang tu. Saya akan share screen lepas ni. Okey, kita tengok dulu. Yang penerangan saya yang sebelum ni mungkin ada yang tak dapat. Okey, kalau Patricia nak print yang atas sekali, okey? Yang atas sekali. Okey, kita tengok sampai dekat peristiwa saling eksklusif dengan peristiwa saling tak eksklusif. Okey, saya akan guna dua term, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ni nampak ya? Okey. Terpaksa hadap walaupun hari. Okey, jadi perbezaannya antara okey okey. Sekejap saya tengok tajuk dia. Mana yang tajuk tadi? Okey, yang atas sekali. Yang dia tulis worksheet KSSM kebarangkalian peristiwa bergabung form 4. Okey, yang atas sekali. Kebarangkalian peristiwa bergabung form 4. Okey ya, yang tu. Yang atas sekali. Patricia print yang tu. Kalau siapa-siapa nak print pun yang itu sahaja. Okey, siapa yang nak print yang lain pun tak kisah. Boleh juga buat latihan lepas tu sendiri. Okey, jadi kita akan tengok apa perbezaan dia antara saling eksklusif dengan saling tak eksklusif. Yang mana sebelum ni saya dah terangkan dah. Ini yang second time lah. Okey, sebelum ni ada gangguan berkaitan dengan kamera saya. Okey, jadi peristiwa kalau kita melibatkan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita fokus kepada tidak saling eksklusif dulu. Okey, tak eksklusif lah ataupun non ini. Okey. Jadi macam mana perbezaannya? Print yang mana yang dia tulis atas sekali dalam file tu kan dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Ambil yang atas sekali. Dia tulis kebarangkalian peristiwa bergabung. Tajuk yang paling panjang. Yang tu print yang tu. Siapa nak print? Siapa yang tak print pun tak apa. Okey?
Nazmi kalau nak print, Nazmi print yang tu, yang atas sekali. Okay. Yang saya bagi tadi dalam group parent, klik link tu dia akan ada 4 file. Klik yang atas sekali. Yang tu saja. Okey, jadi kita tengok yang ini. Kita ada satu situation macam ni. Kita tengok dulu yang saling tak eksklusif. Okey. Dia apa yang kita akan dapat? Ialah kita akan dapat macam ni. Dia akan dapat intersect. Ni masuk mirror. Intersect ataupun yang bersilang. Okey, dia bersilang dekat sini. Jadi kat sini A, yang ini B. Okey. Yang ini ialah saling tak eksklusif. Yang mana nanti saya tunjuk contohlah. Okey, Nazmi dapat tak Nazmi? Dapat kan? Macam Patricia dah jumpa dah. Nazmi tahu dah kan kalau nak print yang mana? Okey. Jadi yang ini kita akan dapat formula dia ialah P. Ni nak mati tak? Okey. Ini kita terus tulis yang ni lah. P A. Kita akan tambahkan dengan P B. Okey, lepas tu kita tolak yang bersilang, yang intersect. Nanti saya akan tunjuk step by step, langkah demi langkah. Okey, yang ini yang saling tak eksklusif. Mana merah tadi? Alamak, hilang tak? Okey. Jadi tengok dengan yang lagi satu punya perbezaan, yang ini yang saling eksklusif. Eksklusif tu dia tak kongsi-kongsi. Ini A dengan B dia ada yang kongsi. Kalau eksklusif dia tak kongsi. Dia akan jadi macam ni. Ini unit ataupun kesatuan. Okay, dia separate. Yang ini A, yang ini B. Jadi data dia tak kongsi. Okey. Jadi untuk yang ini kita akan dapat, saya tulis kat bawah sikit. Ini pendek sajalah. Okay, kita akan dapat PA tambah PB. Okey. Jadi kita tengok nanti perbezaannya. Selalu hilang merah. Okey, yang ini situation ni kita akan guna dekat sini. Situation ni kita akan guna dekat sini. Okey. Jadi untuk faham lebih lanjut yang ini kita nak guna macam mana, saya bagi satu contoh yang mudah dulu. Okey, kita ada 7 kepingkat. Okey, contoh 1, example 1. Okey, kita ada 7 kepingkat yang mana perkataan dia ialah okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jap, ada lagi yang tak boleh join? Mana boleh tak boleh join? Okey. Form 3 ke? Silap kelas dia ni. Ni pula. Okey.
Ni ada dalam kertas ke? Oh tak. Yang ini contoh ni tak ada dalam kertas. Yang kertas yang kalau siapa-siapa yang print tu, yang itu kita akan buat latihan nanti. Okey, kita akan buat banyak sangat latihan untuk sampai kita faham. Okey, ini tak. Ini saya bagi sendiri, okey? Okey, jadi kita tengok soalan. Dia minta dekat sini ialah satu yang huruf vokal atau huruf S. Okey, jadi dia akan jadi macam inilah. Okey, kita ada dia nak huruf vokal dengan huruf S. Okey, jadi kita buat step by step, langkah demi langkah. Okey, sekarang. Ya. Okey jadi kita tengok dekat sini. Huruf vokal ada berapa dekat sini? Huruf vokal. Okey, huruf vokal selain pada A, E, I, O, U. Okey, jadi kita akan ada 1, 2, 3. Okey, 3 huruf vokal. Jadi kita tulis apa? Kita akan tulis huruf vokal berapa? 3. Perkan dengan berapa? Jumlah keseluruhan kad ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3/7. Okey, untuk huruf vokal ni, siapa yang ada problem? Sorry. Okey, sorry. Jadi huruf vokal tu ialah A, E, I, O, U. Saya terbalik. Okey, A, U. Ni jadi 4 lah. Sorry. Saya tersilap. Okey, 4/7. Terima kasih pada yang bagi tahu. Okey. Okey. Semua tahu macam mana kita nak dapat huruf vokal kan? Okey, sekarang kita cari yang bawah ni pula. Huruf S. Huruf S. Sorry, F. Ini pun saya tersilap ni. Okey. Huruf S. Alamak, macam mana boleh tersilap awal-awal. Okey. Jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat S ada berapa? Ada 1 saja. 1/7. Okey. Saya nak tanya semua, dapat tak setakat huruf S? Huruf vokal dan huruf S. Macam mana kita nak cari yang ini? Dapat Okey, cantik. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Yang ni sebelum tu. Okey, kita cuba senaraikan dululah. Yang ini 4 huruf ni apa dia? Okey, huruf vokal A, lepas tu U, I. Okey, A ada 2 kali. Okey, A ada 2 kali. Yang ini pula kita ada S sahaja. Okey, soalan saya ialah tak, yang ini bukan. Yang ini contoh. Yang modul nanti kita akan lepas pada contoh, okey, bila kita nak buat latihan banyak-banyak tu baru kita guna modul. Yang ini saya tunjuk contoh dulu. Okey, sebab sebelum ni saya tunjuk contoh tapi kamera tu ada problem. Jadi macam slow mo, jadi lag. Ini saya tunjuk lagi sekali lah. Okey Ada tak gabungan dia? Dia ada sama tak? Tak sama kan? Okey, bila tak sama, dia akan jadi tak eksklusif ataupun eksklusif. Kalau tak sama, eksklusif atau tak eksklusif? Tak. Okey, ada yang jawab tak.
Oh, ramai beberapa orang jawab tak. Confirm kan tak eksklusif. Kena ingat kalau tak eksklusif, yang ini dia akan kongsi. Kalau eksklusif, dia tak kongsi. Yang atas tu dia cuma ada unsur dia saja. Yang A unsur dia, yang B unsur dia saja. Jawapan dia ialah eksklusif. Sebab yang ini ada S saja. Dalam ni ada AUIA. Jadi dia tak berkongsi. Okey. Jadi bila tak berkongsi, dia akan jadi macam ni lah lebih kurang. Okey, kalau yang A ni kita ada ni A U I A. Okey, dia ada ni. Untuk yang B pula dia ada S sahaja. Jadi dia tak berkongsi. Dia eksklusif lah, masing-masing saja. Okey, bila masing-masing saja, apa yang kita kena buat? Kita cuma kena tambah saja. Rumus, tak jelas kan yang mana? Okey, yang ini. Saya tulis balik. Yang ini saling tak eksklusif. Okey. Yang ini saling eksklusif. Okey, dapat Kalau eksklusif, dia saja, dia tak kongsi. Kalau tak eksklusif, dia akan kongsi. Dia ada intercept. Okey, Liana dapat tak lagi? Macam mana kita nak bezakan? Yang lain pun dapat tak lagi? Macam mana kita nak bezakan? Eksklusif dengan tak eksklusif. Semua okey kan? Yang tak okey ni tak reply pun. Okey ini senang saja. Jadi soalan kita yang ni mestilah eksklusif sebab dia tak sama. Okey? Jadi apa tugas kita? Kita cuma tambahkan sahaja. Jadi jawapan kita yang kita akan dapat ialah okey, kita akan buat P. Ini tak yalah. Okey, kita akan dapat sama dengan 4/7 tambahkan dengan 1/7, kita akan dapat 5/7 kebarangkalian. Jadi yang ini ialah jawapan kita. Cuma tambah saja. Okey, boleh. Link kehadiran. Tu saya dah letak link kehadiran. Okey Yang ini semua jelas tak? Okey, sekejap saya snap gambar dan saya bagi contoh tak eksklusif pula. Okey. Okey, yang ini boleh padam tak lagi? Sebab saya nak stay kat yang ini sebab kita nak refer dia punya formula. Boleh nanti saya snap, saya letak dalam group. Okey, kita ada 5 biji bola yang mana dia akan labelkan dengan 5, 6, 7, 8, dan berapa? 9, 10.
Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 biji bola. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, buku ni tersilap ni. Kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Lepas tu apa yang kita ada sekarang ialah okey. Jadi soalan kita yang pertama yang kita cari bola nombor genap. Okey, even number. Lepas tu kita cari bola nombor 2 digit. Okey, jadi yang ni bahasa Melayu kan? Ni even number, yang ini bola yang 2 digit. Okey, jadi dia ada 2 lah. Contoh 50 ada 2 number, 50, 37, 35. Okey. Jadi kita akan dapat ialah bola nombor genap dulu. Okey, nombor genap kita ada 6, 8, 10. Jadi kita ada 3. 3 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 6. Okey, settle bola nombor genap. Kita tengok pula yang nombor 2 digit ada satu saja, apa dia? 10. Okey, 10 saja. Jadi kita akan ambil 1 perkan dengan 6. Dengan silap kan? Macam kuis sebelum ni saya tak ingat siapa nama tapi lelaki. Jadi contohlah bola nombor 2 digit. Okey, kita ada satu saja, 1 per 6. Tapi satu ni digantikan dengan 10. Jadi salah lah. Okey. Untuk setakat ni, siapa ada problem? Okey ya semua. Jadi kita tengok ada tak yang sama. Okey, dalam bola nombor genap kita ada 6, 8, 10. Okey, untuk nombor 2 digit kita ada 10. Jadi ada samalah. Yang ini dengan yang ini. Okey. Okey ya, nampak? Jadi macam biasa kita akan tambahkan yang ini. Okey, bola genap berapa? 3 per 6. Tambahkan dengan 1 per 6. Tolakkan dengan berapa? Okey, yang sama number berapa? Cuma satu, cuma number 10 saja. Jadi kita tolakkan dengan 1. Okey, cuma number 10 saja, 1 perkan dengan 6 balik. Okey, jadi kita akan dapat 3 tambah 1, 4, tolak 1, 3 per 6. Okey, yang ini kita pemudahkan, nanti dia akan jadi ialah 1 per 2. Okey, kita bahagikan dengan 3. Okey, jadi jawapan akhir dia ialah 1 per 2. Siapa yang ada masalah lagi? Ada tak? Kenapa tolak 1 per 6? Okey, sebab dia kan dalam keadaan yang ini, dia berkongsi berapa? Okey, yang berkongsi ni intercept. Yang intercept ni kita kena tolak. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, dia berkongsi 10. 10 ada berapa? Satu sajalah daripada 6 tu. Jadi kita tolaklah dengan 1 per 6. Okey, dapat ke tak dapat?
Senang saja kan? Boleh skor lah lepas ni. Okey, Syazwina. Okey, Syazwina tengok dekat sini. Okey, sekarang ni yang kita buat soalan contoh satu tadi. Okey, dia tak sama semua. Okey, untuk contoh dua ni dia ada sama. Okey, 10 dengan 10. Jadi kita kena tolaklah yang 10 ni nanti. Okey, sekarang kita ambil nombor genap dulu 3. Sebab 6, 8, 10. 3. Sebab 3 per 6. Lepas tu nombor 2 digit. Maknanya ada 2 nombor. Jadi 10 sajalah. 1 dengan 0. Kita letak dekat sini. Jadi dia ialah 1 lah. Nombor yang ada 1 saja daripada 6 nombor tu. Yang ada 2 digit. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Tambahlah macam biasa. Tambah. Okey, kita tambah 3 per 6 tambah 1 per 6. Tolakkan dengan yang bersilang. Okey, yang bersilang apa dia? Yang bersilang ialah mana-mana data kita yang sama. Yang sama dekat sini 10. 10 ada berapa? 1. Ditolakkan dengan 1 per 6. Daripada keseluruhan ni 1 saja yang sama, tolak 1 per 6. Ini tekan kalkulator, kita akan dapat 3 per 6. Ataupun kita akan dapat terus jawapan kita 1 per 2. Okey, yang ini ialah jawapan kita. Okey, yang ini tak ada dalam modul lagi. Yang ini saya bagi yang sendiri punya. Lepas ni kita akan buat yang dalam modul yang saya bagi tadi. Okey, yang saya bagi tadi saja. Siapa yang tak sempat print, jangan risau. Saya akan tulis dekat depan ataupun kita buat juga setengah-setengah soalan secara screen, share screen. Okey habis awal suara saya hari ni. Ini tak ada dalam modul, okey? Ini cuma contoh. Jadi ada apa-apa soalan tak? Dapat tak lagi bezakan antara eksklusif dengan tak eksklusif? Dapat ke tak dapat? Dapat siapa lagi ada problem? Tak apa, jangan malu, bagi tahu saya. Oh, Amir tak dapat lagi. Yang lain? Okay, ada 2-3 lagi yang tak dapat. Okey. Jadi relax, tenang-tenang. Okey, jangan stres. Tumpu elok-elok apa yang saya nak terangkan nanti. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita dalam soalan dia bagi ada 2, 4, 6 number. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 number. Okey. Sekarang dia nak cari kita number genap dan number ganjil. 2 digit. Jadi kita solvekan satu persatu. Jadi kita solvekan satu persatu. Number genap ada berapa bola dia? Okey, kita tahu number genap tu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi ada berapa? 6, 8 dengan 10. Jadi kita senaraikan. Ada berapa? Ada 3 lah. 6, 8 dan juga 10. Kita letak 3 perkan dengan semua bola yang ada. Jadi semua bola yang ada ialah 6. Jadi kita akan dapat 3 per 6. Setakat sini. Amir jelas tak? Setakat situ. Okey, jelas. Lepas tu kita tengok bola nombor 2 digit. Nombor 2 digit cuma ada satu saja, iaitu bola 10. Jadi dia cuma ada satu saja. Satu perkan dengan semua bola yang ada. 6. Okey. 3 mana dapat? Ini 1, 2, 3, number genap. 2, 4, 6, 8, 10. 3. Okey, dapat tak? 3 tu kita dapat dekat sini lah. 3 number genap. Dapat tak lagi Wina? Dalam exam, nanti saya tengok. Ini saya tak pasti kebarangkalian. Rasa dia bagi juga. Okey, Wina dapat tak lagi Wina? Wina malu-malu ni.
Okey, tak apa, kita teruskan. Okey. Lepas tu pula kita tengok number dia ada yang sama ataupun tak sama. Yang first tadi saya tunjuk contoh number dia tak ada yang sama. Okey. Jadi dalam ni kita tengok yang sama. Okey, ni 6, 8, 10. Okey, dia ada 10. Yang ini pun 2 digit 10. Jadi kita ada satu saja number yang sama. Jadi kita kena tolak. Okey, kita tolakkan dengan 1 perkan dengan semua 6. Jadi yang inilah dapat 1/6. Saya dah bagi tahu banyak kali. Yang ini bukan modul. Yang ini saya buat sendiri soalan untuk bagi kita mudah faham dulu. Yang ini bukan modul. Modul selepas ni. Okey eh? Okey, jadi sekarang saya akan bagi satu soalan, cuba buat. Okey, sekejap saya snap gambar. Okey, saya padam ini. Kita cuba buat latihan satu. Okey. Jadi soalan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kepingkat. Okey. Okey, kita ada kad yang ni. 8 K A P dengan 3. Okey, yang ini kad yang kita ada. Sekarang soalan dia nak ialah okey, soalan dia nak ialah number genap, okey, even number dan lagi satu dia nak ialah huruf consonant. Okey, sekarang kita tengok. Okey, cuba buat dulu. Dapat tak jawapan? Nanti kita bincang sama-sama. Follow saja step yang saya buat tadi. Okey, cuba buat dulu. Saya bagi 3 minit. Oh, yang ni kuis yang hantar itu. Betul. Jadi ada yang tersilap. Dia ada satu ya. Dia gantikan dengan 8. Okey, tak apa. Cuba buat dulu yang ni. Okey, saya tunjuklah buat dah kan. Jadi nama genap berapa? 8. Okey, nama genap ada satu saja kat sini. Kita buat 1 perkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia cuma ada 8 saja. Okey, huruf konsonan. Okey, kita ada K dengan P saja. Jadi kita ada 2 perkan dengan 5. Jadi K dengan P. Okey, 8 dia ada tak sama dengan ini? K dengan P. Tak ada. Jadi bila tak ada, okey, bila tak ada, dia akan jadi macam ni. Eksklusif. Tambah saja, tak payah tolak. Kalau ada sama, baru kita tolak. Okey, jadi kita akan dapat 1/5 tambah 2/5, kita akan dapat 3/5. Okey, ini jawapan kuis kita, 3/5. Okey, ini mudah saja.
Okey, saya snap gambar. Okey Macam mana nak tahu kena tambah ke tolak? Okey, saya bagi tahu. Tengok dekat sini. Kita senaraikan balik. 8. Okey, nombor genap cuma ada satu. Yang satu tu nombor apa? Nombor 8. Jadi senaraikan dekat sini 8. Okey. Seterusnya huruf konsonan. Huruf konsonan ada dua saja, K dengan P. Jadi dia ada dua, jadi senaraikan K dengan P. Lepas tu kita tengok balik. Ada tak 8 dalam ni? Tak ada. Ada tak K dengan P dalam ni? Tak ada. Jadi benda yang tak ada, kita tak payah tolak lah. Kecuali kalau dekat bawah ni pun tiba-tiba ada 8 juga, ke atas ni ada 8. Barulah kita tolak. Dapat tak? Okey dapat. Jadi yang ini tak payah tolak lah sebab dia tak ada yang sama. Jadi kita dapat macam ni. Okey. Kita buat soalan yang seterusnya untuk Mahir kan. Okey, saya padam yang ini pada ambil gambar tadi. Dah ambil gambar lah. Yang ni pun quiz pun kita dah buat dah. Okey, saya padam ini. Okey, katakanlah kita dapat yang ni. Katakanlah kita dapat latihan 2, exercise 2. Soalannya okey ada 2, 3, 6, 9, 11, 12. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kad. Kita ada 6 kad. Jadi kita akan dapat, inilah buat kad dia dulu. Okey, kita ada 6 kad. Jadi soalan dia nak ialah okey, kita ada dekat sini satu nombor ganjil, satu lagi gandaan 3. Yang ni pun saya rasa saya dah tunjuk dah. Okey, cuba buat dulu yang ini. Okey, nanti siap bagi tahu. Okey, dapat komen siap mah. Komen dapat. Dapat tak dapat ni? Semua senyap ya? Dapat kan? Okey, jadi kita cek jawapan. Sekejap saya tengok berapa lagi. Baru ada 30 yang isi kehadiran. Total kita ada 60 lebih. Jadi siapa yang belum isi, tolong isi balik ya. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Ini kena bincang dulu lah jawapan. Okey, nombor ganjil. Nombor ganjil kita ada 3, 9, 11. Dia ada berapa? Ada 3. 3 perkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 3 per 6. Jadi kita bahagikan 3 memudahkan kita dapat 1 per 2. Okey, nombor ganjil ialah 1 per 2. Oh, nak link kehadiran. Okey, sekejap.
Okey, tu saya dah bagi dah link kehadiran. Okey, siapa yang belum isi tolong isi. Okey, macam biasa kita akan tengok gandaan 3. Gandaan 3 tu ialah 3, 6, 9, 12, 15 sampailah seterusnya. Jadi gandaan 3 yang kita ada dekat sini ialah 3, 6, 9, 12. Ada berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan tulis 4 perkan dengan semua. 2, 4, 6. Memudahkan kita akan dapat 1/3. Ini. Setakat sini, siapa ada problem? Okey ya. Ini jangan lupa senaraikan. 3 ni apa dia? Nombor ganjil 3, 9, 11. Okey, yang ini pula. Gandaan 3. 3, 6, 9, 12. Cikgu, 4 bahagi 2 sama dengan 2. Bolehlah. 4 bahagi 2. Nombor ganjil. Ya. Gandaan 3. Sekejap saya cuba fahamkan. Nombor ganjil tu apa? Kenapa kena bahagi? Okey. Semua persoalan ni saya akan jawab. Okey, sekejap saya compile semua soalan. Kalau tak kecilkan tak apa. Tak apa ya. Kalau tak kecilkan pun kita akan dapat juga. Yang nombor ganjil tu kenapa tak ambil nombor 11? Tak ambil ya nombor 11. Ni ambil. Ni. 3, 9, 11. Yang gandaan 3 tu salah bahagi. Okey. 4. 2 bahagi 2. 4 bahagi 2, 2. Sorry. Okey, jadi soalan yang ada ialah yang pertama sekali. Nombor ganjil tu apa dia? Okey, nombor ganjil tu ialah kalau nombor genap kita boleh bahagi dengan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nombor ganjil selain pada nombor genap lah. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Okey, yang itu ialah nombor ganjil. Okey, gandaan 3 tu ialah yang ada dalam sifar 3 lah. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Okey. Yang ganjil tu kenapa tak ambil nombor 11? Saya dah ambil dah. Okey, nombor 11 dah ambil ganjil. Kalau tak kecilkan tak apa. Okey, boleh je tak kecilkan pun. Bila kita tekan kalkulator kita akan dapat balik. Okey, 4 bahagi 2. Ini yang tadi kan. Kenapa kena bahagi? Okey, sebab kita permudahkan. Yang tu permudahkan. Kalau tak mau bahagi pun tak apa. Okey, mana kalkulator ya? Okey, kalau tak mau bahagi, malas. Okey, kita dapat starting ialah 4/6. Okey, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator 4/6. Okey, tekan sama dengan kita akan dapat 2/3. Inilah dapat balik 2/3. Okey, apa lagi soalan? Okey, nombor ganjil tu apa? Nombor ganjil tadi saya bagi tahu dah 1, 3, 5, 7, 9 tak boleh bagi dengan 2. Okey ya. Syami dapat 2/3. Syami pula. Betul. Ya. Syami ya. Nazmi. Tadi saya dah betulkan dah yang silap bagi tu. Okey dah betul dah. Okey, ada yang tanya, kenapa kenapa tak tambah terus saja? Kenapa simplify? Okey, ada kawan kita tanya, kenapa pemudahkan? Okey,
Yang ni saya saja pemudahkan. Tapi kalau kita tekan kalkulator pun, kita akan dapat juga. Okey, kita akan dapat juga. Dan benda ni pun, kalau dalam jawapan kita dalam matematik, jawapan yang paling cantik ialah kita pemudahkan. Okey, contoh 4/6. Okey, itu jawapan dia. Tapi kita pemudahkan jadi 2/3. Sebab dalam kita punya matematik, bila dia melibatkan per ataupun bahagi, contoh, kalau kita ada 1000 perkan dengan 100. Okey, nampak macam besar. Jadi tak lawa. Okey, jumlah dia. Jadi kalau kita bahagi 100 kita akan dapat. Tapi ini tak wajar lah. Okey, 100 bagi 100, 10/1. Jadi 10. Lagi mudah kita tengok. Okey. Jadi yang itulah yang kawan kita tanya tadi. Nak pemudahkan ke tak? Okey, nak tengok yang ini perlu tambah atau tolak tak? Okey, ada yang jawab tak eksklusif. Okey. Kita tengok dia eksklusif atau tak eksklusif. Jadi kita ada 3 kita ada. Okey, 9 kita ada. Jadi ada 2 number yang sama. Okey, bila ada 2 number yang sama, tadi saya bagi tahu dah, kalau ada number yang sama kita akan tolak sebab dia saling tak eksklusif. Okey, jadi kita nak tolak berapa? Jadi kita ambil dulu yang ini 1/2 ataupun nak ambil 3/6 pun sama juga. Bila kita tekan kalkulator nanti akan dapat yang sama juga. Contohlah saya ambil 1/2. Okey, tambahkan dengan 2/3. Tolakkan dengan berapa number yang sama? 1, 2. Okey, 1, 2. Jadi kita akan tolak 2 perkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Jadi kalau kita tak pemudahkan, kita akan ada problem lah dekat sini. Okey, jadi kita pemudahkan, kita bahagi 2, kita bahagi 2, jadi kita akan dapat dekat sini ialah 2/3. Okey, jadi kita akan dapat 6. Okeylah. Untuk memudahkan kita tak silap apa semua, kita tukar dulu jadi 4/6. Okey, sebab kita tekan kalkulator ya jadi tak payah ubahlah sebab kita tekan kalkulator terus dapat jawapan. Kalau sekolah rendah kira manual baru kita consider itu. Okey, jadi yang ini pula ambil 3/6. Kita nak memudahkan kan. Okey, tolakkan dengan berapa number yang sama? Ada 2 number yang sama. 3 dengan 9. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena tolakkan dengan kita tolakkan dengan ini ada 2. 2 perkan dengan seluruh akad dari 6. Jadi kita akan dapat 3 tambah 4, 7 tolak 2. Baik. Ini sorry terlajak. Okey, 3 tambah 4, 7 tolak 2, 5. Kita akan dapat 5/6. Jadi kalau dia sama saling tak eksklusif. Kalau dia separate memang tak sama, atas tak sama dengan bawah langsung walaupun satu, yang itu ialah eksklusif. Dia sendiri-sendiri saja, dia tak kongsi dengan orang. Okey? Dapat ke tak dapat? Dapat ke tak dapat? 3 tambah 4, 7 tolak 2, 5. Per balik dengan bawah. Okey semua? Jadi senang saja. Okey, tak apa. Sebab kita kan baru jumpa kan. Sebelum ni pun waktu saya terang tu kalkulator pula kamera tu tak bagus. Okey. Ini baru jumpa satu soalan, 2 soalan, nanti kita jumpa banyak-banyak kita dah biasa.
Oh, kalau tak tolak dapat sama juga. Kalau tak tolak kita akan dapat 7/6. Jadi yang itu kena tolak. Sebab apa? Sebab yang ini sama. Ini sama kita kena tolak. Sebab dia duduk dekat sini. A ada benda tu, B pun ada benda tu. Tak payah kira lah. Kira sebagai satu sajalah. Kalau dia separate A, data A tak ada dalam data B tak ada dalam data A boleh. Okey. Oh, lupa tolak. Lepas ni kena tolak. Okey, tak perlu pemudahkan dulu sebab kita guna kalkulator kan. Jadi tekan kalkulator, jawapan akhir nanti kalkulator akan tolong pemudahkan dah untuk kita. Kalau kita pemudahkan dulu boleh, tapi kita kena samakan pembawah apa semua jadi susah. Jadi kita terus saja. Okey? Okey tak okey? Semangat lagi ya semua. Okey, cantik. Jadi yang inilah saling eksklusif dengan saling tak eksklusif. Kalau dia sama, tak eksklusif, kita kena tolak. Kalau dia atas tak sama dengan bawah, itu kita tambah saja, tak perlu tolak. Okey. Jadi nanti saya akan bagi satu contoh. Ini dah ada contoh dah kan? Okey, saya padam yang ini, cuba buat satu lagi soalan. Lepas siap soalan ni kita rehat 5 minit. Okey? Saya padam dulu ni, snap gambar siap. Okey, kita buat latihan 3. Oh, 10 minit. Oh, nanti kita tengok macam mana. Okey. Jadi kita buat dulu latihan 3, exercise 3. Supaya kita akan dapat ialah okey, dalam satu ni kita ada bola. Okey, kita ada bola. Yang ni macam sama ya. Okey, siap saya cari soalan lain sikit. Okey, yang ini. Oh, ini macam kebat lah. Okay, siap. Saya cari soalan yang mudah sikit untuk kita faham. Semua panjang-panjang. Okay lah, kita guna soalan yang ni. Okay, kita ada bola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita ada 6 biji bola yang mana setiap satu tu dilabelkan dengan number. Okay. Jadi kita tengok. Okay, dia minta kita cari number genap. Nombor genap. Okay, even number. Atau number perdana, prime number. Ni macam kena buat ya ni. Okey, cuba cari dulu dapat berapa. Okey, cuba cari dulu yang ni.
Nah, ini bukan rehat lagi ya. Ini buat latihan dulu. Habis latihan ni baru kita rehat. Okey, dapat eh? Tak ada yang tulis siap pun. Ini rasa dah macam pernah buat dah ni. Okey, siap eh? Okey, jadi kita tengok jawapan. Baik, mana yang biru tadi? Semua hilang. Sekejap, saya cari yang biru. Baik, select ni. Okey. Tadi kita tengok number genap. Okey, number genap even number. 2, 4, 6. Jadi ada 3. 3 perkan dengan semua bola 6. Number perdana. Okey, number perdana starting dia daripada number 2. Okey, lepas tu dia mestilah cuma boleh bahagi dengan diri dia sendiri. Jadi number perdana kita akan dapat 2, 3, 5. Okey, ada berapa? Ada 3. Okey, jadi kita senaraikan number genap. 2, 4, 6. Okey, kita senaraikan prime number perdana. 2, 3, 5. Okey, berapa number yang sama dekat sini? Kita ada satu number yang sama, iaitu number 2. Okey. Jadi apa yang kita nak buat? Kita tambah dulu yang ini. Okey, 3/6 tambahkan dengan 3/6. Okey, kita nak tolakkan berapa? Number berapa banyak number yang sama? Cuma satu saja, number 2 saja, tak ada satu saja. Jadi kita buat 1/6. Jadi 3 tambah 3, 6. Tolak 1 dapat 5/6. Ini jawapan kita. Okey, dapat semua? Siapa ada problem untuk latihan 3 exercise 3 ni? Okey, semua dapat? Okey, cantik. Tak dapat bagi tahu kan, jangan malu. Okey, jadi kita rehat 5 minit. Okey. 6:36 kita sambung balik. Okey, 6:36 kita sambung balik. Siapa nak ke tandas boleh ke tandas, siapa nak refill air boleh refill air. Jadi senang je. Kan susah pun soalan-soalan ni. Kita akan tengok juga yang dalam modul tu, kalau sempat kita tengok sekali yang SPM punya. Dia naik macam mana soalan ni. Okey, rehat dulu.
Okey, ada apa-apa soalan tak? Semasa rehat ni nak tanya ke apa ke boleh. Okey. 3/6 tu boleh kecilkan ke? Okey, kita akan dapat. Okey, boleh kalau kita nak kecilkan 3/6. Boleh. Tapi nanti kita nak tolak. Okey. Ni 3/6. Kita akan dapat bila kita kecilkan kita akan dapat 1/3 1/3. 1/2 dengan 1/2. Okey. Bila kita tambah kita akan dapat 2/3. Okey. Lepas tu kita nak tolakkan dengan yang ni pula. Bila kita nak tolakkan dengan yang ni kita kena samakan pembawah. Jadi untuk memudahkan kita tak payah kacau apa-apa, stay saja macam ni, tekan kalkulator, nanti kalkulator akan memudahkan sendiri untuk kita. Okey Ronaldo pindah MU. Betul atau tak? Sebelum ni Ronaldo dia nak pindah ke City, okey? Dia dah deal dengan City. Lepas tu tak jadi. Alang-alang tak jadi, MU ambil lah dia. Okey. Jadi lepas ni boleh beli jersey MU number yang ada nama Ronaldo. Tapi tak best lah, dia dah veteran. Tapi okey lah, veteran pun kuat kan, macam Messi apa semua tu. PSG. PSG, ramai lah Messi ada. Lepas tu banyak kan dekat PSG. Kalau kalah juga tak tahu. Kalau semalam kita tengok, rasanya JDT dah dapat dah kot untuk kali ke-8 berturut-turut kejuaraan. Okay, dia menang semalam dengan Seri Pahang 3-0. Jadi mungkin dah dapat dah lah. Okay, baki 2 lagi perlawanan, Kedah tak boleh buat apa dah. Malah nak dengar JDT. Tak apa, lepas ni dia kalah lah 8 je. Lepas ni dia teruk lah. Okay, siapa dekat sini yang apa pula soalan? Siapa dekat sini yang memang dia apa tu nak dine in kalau boleh. Dia nak makan dekat kedai sebab lama dah pengalaman tu tak ada. Pernah makan lagi kat kedai ataupun tak berani lagi, cuma beli take away je. Semua take away. Nak jalan-jalan boleh lah. Macam saya pun nak ke Putrajaya. Sebelum ni kalau nak ke Putrajaya, masuk Putrajaya boleh. Tapi kalau nak balik kita akan kena hadap polis lah. Kalau tak ada sebab tak boleh lalu. Tapi sebenarnya dah ada banyak dah jalan-jalan yang dia tak jaga. Jadi dia macam tak ada function pun, dia duduk kat situ, orang lain boleh ke jalan lain. Macam ada satu jalan dekat nak ke precinct 6 Putrajaya. Dia tutup jalan tu, tapi jalan kat depan tu boleh U-turn. Jadi macam tak ada function lah. Makan biskut kering saja. Okey. Sebab kalau ikutkan zaman dulu, masa saya belajar kat Unimac dulu, Universiti Malaysia Perlis, saya antara pelajar yang teruk lah. Sebab sistem saya kena cikgu kalau kat sekolah kan, cikgu tu kena tunjuk 10 kali baru saya faham soalan. Dekat universiti pensyarah tak macam tu. Faham ke tak faham ke dia tunjuk sekali saja. Pandai-pandailah kita. Jadi ada masa-masa yang pointer saya bawah 2.0, jadi saya tak dapat PTPTN. Bila tak dapat PTPTN, awal first tu mak kita bagilah. Dia bagi 100. Kita nak tahan 100 selama 6 bulan. Boleh ke? Tak boleh lah kan. Nanti duit dia akan habis. Jadi saya akan buatlah kerja-kerja yang macam tolong orang niaga ke apa dekat situ. Jadi saya dapatlah sikit duit. Tapi macam contoh sehari RM10. Tetap tak cukup. Siapa nak ajar kalau tak faham. Kalau lelaki dia boleh pilih lah mana-mana perempuan yang dia rasa ini lawa ni. Belajarlah dengan perempuan tu. Tapi pastikan perempuan tu pun tahulah benda tu. Kalau perempuan pula,
Dia boleh cari kawan perempuan ya, ataupun dia boleh je cari kawan lelaki, tapi kena jaga pergaulan lah. Jangan pula lebih-lebih. Jadi macam itulah. Jangan masa masuk universiti ke, masuk apa-apa pun, kalau kita masuk tu, kita duduk kat sebelah seorang tu, sebelum kita nak tanya dia tanya kita dulu. Nanti dua-dua fail. Boleh kawan, tapi pastikan kalau kita duduk tengah, belah kiri kita tak tahu, belah kanan kita boleh tanya. Kena jadi macam tu. Nanti jadi macam saya, tak ada duit, jadi nak makan apa? Saya pernah masa dekat Unimed dulu tak ada duit. Lepas tu saya agak-agak saya makan apa? Kebetulan lah, kawan saya dalam roommate lah, bukan roommate, sorry, housemate. Okay, housemate, rakan serumah. Dia selalu beli banyak-banyak, lepas tu dia letak je kat situ sampai expired. Kalau makanan tu dah expired dah, saya makan yang tu lah. Dia ataupun dia memang saja beli bagi expired untuk saya makan kan, saya tak tahulah. Tapi memang dia macam tu lah, dia memang kaya lah. Jadi kadang-kadang saya sampai tak ada duit. Kadang-kadang saya terpaksa makan nasi kosong ni. Saya kena mancing ikan. Mancing ikan dan saya masak lah, walaupun masak tu diharamkan tapi dah tak ada duit. Saya ke rumah anak-anak Kedah, masa tu saya presiden anak Kedah Unimed. Jadi saya pergi ke rumah student-student yang memang dia seluduk, bawa dapur, saya masak dekat situ. Jadi saya pernah buat tuition yang bertahan 7 tahun percuma dekat Perlis. Jadi waktu bila saya dapat link kehadiran, waktu bila saya dapat idea untuk buat tuition tu agak-agak. Jadi waktu saya nak dapat, sekejap saya copy link kehadiran ni, siapa yang tak isi lagi tolong isi. Okey. Jadi waktu bila saya dapat idea untuk buat tuition tu, waktu tu saya dah tak ada duit dah, habis langsung dalam poket saya. Jadi saya duduk dekat penjuru katil lah. Masa tu saya fikir, apa lagi apa yang nak makan dalam masa yang sama juga, kalau saya ada duit, apa yang saya nak sumbangkan dekat orang. Jadi saya terfikir nak buat tuition percuma. Jadi bila buat tuition percuma tu, saya pun dapat idea. Saya terus WhatsApp kawan saya, anak-anak Kedah jugalah. Saya tanya, yang tu perempuan, nama apa dah, saya lupa dah. Nama dia saya lupa lah, dia ICOM. ICOM ni macam maskom lah, kewartawanan. Okay, saya call dia, saya tanya, ada idea tak kalau kita nak buat tuition? Oh, start kerja bila? Nanti saya jawab. Jadi saya pun buatlah tuition percuma. Saya start kerja PTIU bila? Okey. Masa saya buat tuition tu tahun 2000 berapa? 2013, 2014 atau 2015. Macam tu lah saya buat yang tuition free tu. Okey, ada yang tanya saya kerja PTIU bila? Okey, saya kerja PTIU masa tahun 2019. Masa tu sebelum saya kerja dekat PTIU, saya kerja di Asian Environmental Engineering. Okey, yang tu anak syarikat utusan Malaysia, AEE Green Tech. Yang tu dekat situ position saya sistem engineer. Saya buat macam sistem untuk filter air, tapi dia bukan macam dekat rumah lah, macam kuih, kukur tu, tak. Saya buat yang ni untuk macam plantation, okey, macam ladang kelapa sawit, lepas tu kilang-kilang kimia. Saya tak kaji lah yang tu, saya cuma design dia saja. Okey, bila saya dah design tu, okey, dah kerja apa semua, lepas tu dia nak buang orang, nak kurangkan orang. Jadi ada 3 engineer dekat situ. Masa tu saya umur 20 lebih. Lepas tu ada 2 orang lagi umur 50 lebih. Kalau 50 lebih pakcik-pakcik tu kena buang, dia dah tak ada kerja lain lah. Jadi saya volunteer, saya keluar. Bila saya nak keluar tu,
saya carilah dalam internet. Okey, sebelum saya habis kerja, okey, kerja kosong. Lepas tu saya type lah, macam-macam type, lepas tu ada tutor. Okey, saya type tutor, lepas tu keluar nama PTIU. Saya pun hantarlah resume saya. Hari Selasa saya hantar. Hari Rabu dia Cikgu Abu. Cikgu Abu yang ajar kimia tu kan. Dia ambil dia terima resume saya, dia balas email, dia kata esok dia akan call. Okey, lepas tu Selasa hantar, Rabu dia call, dia reply email, Khamis dia call, hari Jumaat saya interview. Okey, mock teaching lah. Mock teaching. Jadi saya dari masa tu saya di Hulu Selangor. Duduk dekat Bukit Beruntung. Kenapa berhenti? Dia nak minta volunteer lah siapa yang keluar. Sebab tu dah saya berhenti. Nervous lah. Okey, masa tu saya dengan Cikgu Abu. Kalau masa tu siapa tengok yang PTIU Putrajaya, dia tak macam sekarang. Dia masa tu lantai pun tak ada kapet lagi, whiteboard pun ada kelas tak ada lagi, ada kosong, kipas tak ada lagi, aircon tak ada lagi. Garang lah. Jadi bila saya pergi ke situ, saya sampai malam. Dia masa kat situ ada 15 tuition. Sekarang ni tinggal satu tuition je, PTIU yang lain tak dapat survive. Sebab masa PKP tu. Jadi saya pun masuk dekat situ. Lepas tu saya pun naiklah dekat Haji Tapah tu. Jadi saya bagi tahu dekat kerani tu, okey, saya ada mock teaching hari ni. Dia kata okey, duduk dulu lah. Lepas tu tiba-tiba saya dapat call. Saya angkatlah. Cikgu Abu kata, kenapa cikgu kenapa tak sampai lagi ni? Saya dah tunggu lama lah. Saya kata ada kat depan ni. Lepas tu dia suruh saya describe lah tempat tu macam mana. Saya beritahu, salah tu. Okey, dia kata salah tu bukan tuition tu. Jadi saya salah tuition. Jadi saya turun balik, saya ikut sampailah pertahanan awam tu. Sebelah tu PTIU lah. Sebab PTIU masa tu tak ada signboard lagi. Jadi saya naik atas tu tingkat 1. Saya mock teaching dekat situ sebab saya nak mengajar sejarah, tapi sebabkan background kalau nak ajar sejarah kena ajar bahasa Melayu sekali dan kena ada degree yang macam bahasa Melayu lah, macam degree saya engineering. Jadi saya kena mengajar masa tu mock teaching matematik. Bila matematik saya dah tinggal lama lah, buat pula garis lurus, jadi memang out lah. Sebenarnya saya dah tahu dah jawapan saya salah, tapi saya present macam meyakinkan lah. Okey, yang ni buat macam ni, okey, yang ni kita guna formula ni apa semua, tapi saya tahu benda tu salah je, saya goreng. Lepas tu habis. Lepas tu Cikgu Abu kata, salah ni. Tapi dia kata meyakinkan, presentation tu meyakinkan, jadi dia bagi peluang lah dekat saya. Okey, dia kata, esok datang kerja. Esok tu saya datang kerja lah, saya training dekat Kajang. Sebulan, lepas tu saya masuk balik. Saya antara guru yang awal lah dekat PTIU tu. Dengan 2 orang cikgu. Teacher Syira dengan Cikgu Laila. Lepas tu satu hari, selang satu hari lepas tu ada Cikgu Nat. Cikgu Nadia lah, ada kan? Dia ada juga yang dalam ni pernah belajar dengan Cikgu Nadia. Itulah. Paling penting confident. Contohlah, saya pernah dapat kerja. Saya tak guna degree, saya tak bawa CJ saya pun. Macam mana saya dapat? Saya bergaduh. Ada yang macam bos company tu lah. Okay, dia sembang tentang engineering. Okay, dia sembang-sembang, saya rasa point dia salah. Jadi saya tegur lah, salah ni Encik, salah ni point Encik ni. Dia sepatutnya macam ni, macam ni. Lepas tu dia kata, I dah 40 tahun, you tak ada experience lagi, macam mana nak apa tu kata I salah. Jadi saya tetap argue dia jugalah. Okey, tapi nak argue pun bagilah macam nampak cantik kan, walaupun benda tu kadang-kadang kita tipu. Jadi dia marah-marah saya, lepas tu dia memang marah terus lah kat saya. Lepas tu apa yang saya jawab kat dia? Saya bagi tahu dekat dia, okey, kalau tak percaya apa yang saya cakap, ambil saya kerja. Lepas tu saya buktikan. Jadi dia ambil lah saya kerja. Jadi selesai masalah. Jadi dapatlah kerja sebab gaduh. Saya map kira-kira memang saya lemah lah sebelum ni. Sebab saya lebih kepada engineering tu, saya lebih kepada macam drawing,
macam lebih kepada design. Jadi saya tak melibatkan calculation sangat. Kalau macam manufacturing, macam mechanical, dia banyak calculation. Okey, kita sambung balik. Kena confident lah. Sebab nanti kalau orang tu nak interview kita, dia nak ambil kita kerja, dia mesti nak tengok kita confident. Kalau kita jawab, tak jawab, macam tak yakin, nanti dia ambil kerja, rugilah dia. Kalau confident, walaupun benda tu tak betul, dia tak tahu pula benda tu. Okey? Okey ya? Jadi praktis. Bagi nampak confident. Okey, yang ini ambil gambar lagi. Nanti sebelum ni saya tak ambil gambar banyak kali. Saya cek dulu. Okey. Belum lagi. Okey, ini belum ni. Saya snap gambar siap. Okey ya. Jadi kita sambung balik matematik kita. Sekarang ni pukul berapa? 6.50. Okey, jadi saya padam dulu kat sini. Okey, cuba kita buat satu lagi step. Okey, aras dia naik sikit lagi. Kita tengok yang menghampiri soalan SPM. Okey. Menghampiri soalan SPM. Kalau dia macam ni pula. Jadi yang ini dia macam pening sikit. Tapi kalau kita faham nanti jadi mudah. Okey, saya tulis dulu soalan dia. Okey, tengok yang ni dia lain pada yang lain. Yang ini masuk SPM. Okey, saya tulis guna dakwah hitam. Yang ini saya tulis guna bahasa Melayu sajalah. Okey, kalau ada istilah pelik-pelik baru saya akan sebut yang dalam bahasa Inggeris lah. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, sebuah kotak. Okey, sebuah kotak ada 7 buli hijau. Okey, 7 buli hijau. Lepas tu 5 buli kuning. Dan 5 buli muat tak lagi ni? Okey, muat lagi. Kuning. Okey. Ni titik. 2 biji buli dipilih secara rawak. Okey, 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Okey. Malah, ini pendek ya. Okey, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua guli yang dipilih mempunyai warna yang sama. Okey, soalannya ialah hitung kebarangkalian. Okey, bila disebut hitung, okey, dia melibatkan calculation lah. Okey. Kita kena cari. Kalau macam perbezaan ataupun different, kita kena tolak. Okey, kalau macam hitung, selalunya kita akan tambah ataupun kita buat calculation. Okey, jadi kita tengok hitung kebarangkalian okey, probability kedua-dua guli dipilih, okey, mempunyai warna yang sama.
Okey, tengok elok-elok macam mana kita nak buat. Okey. Nampak tak ni? Macam kecil je saya tengok. Okey, boleh nampak ni? Modul ada, okey, modul ada. Yang ni saya tunjuk contoh dulu. Lepas ni kita akan guna modul. Bila 2 jam yang berikutnya tu. Okey. Dan soalan tu terlalu banyak, tak akan habis pun. Yang mana yang lebih tu boleh je pulang kaji sendiri. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, dalam satu kotak tu ada 7 guli hijau dengan 5 guli kuning. Okey, dia akan ambil secara rawak 2 biji guli. Okey. Jadi kebarangkalian untuk ambil dua-dua tu ialah guli yang warna yang sama. Dia ambil okey, kuning dengan kuning, dua-dua tu. Hijau dengan hijau. Jadi berapa probability ataupun kebarangkalian dia? Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, tengok. Saya tunjuk contoh dulu. Nanti bila saya suruh buat latihan baru buat. Okey, yang ini first ni tengok dulu. Sebenarnya semua dah buat tapi mungkin lupa. Okey, kalau lupa, ini nak ingat balik. Okey. Jadi kita tengok dulu. Kita ada guli mana yang merah tadi? Lalu hilang. Okey, kita ada 7 guli hijau, 5 guli kuning. Okey. Jadi kita tengok dulu berapa guli hijau dia ada. Okey, berapa guli hijau dia ada. Yang ni kita kena anggap 7 dengan 5 ni dalam satu kotak. Jadi dia ada 12 biji guli. Okey, sekarang kita tengok hijau dulu. Hijau ada 7. Jadi 7, alamak, saya guna warna biru lah. 7/12. Okey, 7/12. Sebab apa per 12? 7 tambah 5. Sebab dia dalam satu kotak. Kita tambah semua sekali. Dan guli warna hijau kita ada 7/12. Okey. Ini guli hijau. Sekarang kita tengok pula guli kuning. Guli kuning ada berapa? Ada 5. Jadi kita akan dapat 5/12. Okey, ini K lah kuning. Okey ya. Step yang pertama kita senaraikan dulu. Guli hijau berapa kebarangkalian dia? Guli kuning berapa kebarangkalian dia? Okey, untuk step yang ini. Siapa ada problem? Ada tak? Tak ada? Okey, semua jelas kan? Okey, kita tengok step yang kedua pula. Yang ini kita akan dapat guli yang pertama. Mana warna lain sikit? Warna merah lah. Guli pertama. Yang ni kita kacau dalam kotak tu kita ambil satu. Yang ni ialah kebarangkalian guli pertama kita. Untuk dapat hijau sebanyak 7/12 kebarangkalian dia. Untuk dapat 5 untuk dapat kuning 5/12. Jadi peluang untuk dapat hijau lagi banyaklah sebab bilangan dia lagi banyak berbanding yang ini. Okey, selepas tu pula kenapa 12? Sebab ni kan kita letak guli hijau dalam satu kotak, lepas tu tambah lagi guli kuning dalam satu kotak. Jadi dia gabung dalam satu kotak ada 12 guli lah sebab dia campur. Okey Dapat? Kenapa dapat 12? Okey. Sekejap. Okey, seterusnya kita tengok guli yang kedua pula yang kita nak ambil. Ini guli yang pertama. Okey, guli yang kedua pula. Okey. Ini kita dah ambil. Okey, dapat warna hijau. Dan kita ambil lagi. Okey, kita letak tangan kita dalam kotak tu, pilih lagi satu. Untuk guli yang kedua pula kita akan dapat ialah kat sini. Okey.
dia akan jadi macam ni. Macam mana? Hijau. Kita ada dua cabang macam ni. Okey. Sekarang kita dah ambil dah satu guli hijau. Jadi yang ini akan tinggal berapa? 7. Kalau kita ambil satu tinggal 6. Kita ambil satu tinggal 6. Lepas tu dekat sini tinggal berapa? Dia pun akan berkurang juga. Jadi bila kita yang ni tinggal 6, yang ni akan jadi 11. Sebab kita dah ambil dah satu. Okey. Lepas tu pula kita tengok kalau dekat sini pula. Okey, yang ini kalau hijau. Okey, selepas kita ambil dah jadi tinggal banyak ni. Okey, kalau kita ambil kuning pula. Okey, kuning pula kat sini. Guli dia ada lagi 5. Okey, kita belum ambil sebab ini kita select hijau. Okey, kita ambil kuning. Jadi kuning dekat sini ada 5. Sini ada 11. Okay, sebab keseluruhannya kita dah ambil dah satu, tinggal 12, tinggal 11. Tapi guli kuning masih lagi 5. Dia tetap stay lagi. Okay, lepas tu kita akan dapat, kita tengok dekat sini pula. Okay, kat sini pula. Kita bayangkan, kalau dekat sini pula, okay, kita ambil guli hijau. Okay, kita ambil guli hijau. Okay, yang pertama tadi, kita dah dapat dah 5/12. Lepas tu kita ambil guli kuning. Kita pilih guli kuning. Lepas tu guli kuning ni akan jadi berapa? Dia akan jadi kurang 1 lah. Dia akan jadi 4/11. Okey. Kuning 4/11. Sebab kita dah ambil dah satu. Dan dalam tu pun mestilah kurang 1. Okey, lepas tu pula dekat sini pula dia akan dapat 7/11. Ini sebab kita anggap kita tak ambil lagi lah. Okay, 7/11. Okey. Macam ada orang dah pening dah. Kenapa kuning 5? Ni 5 guli kuning. Dah ada dalam soalan. 5 guli kuning. Sebab tu lah kuning 5. Okey jadi untuk setakat guli yang pertama ni semua jelas tak? Ini guli yang kedua dah ni. Ini yang kedua. Macam tak jelas ni. Kenapa guli kuning 5/11 pula? Alamak. Okey, tak apa. Saya faham. Yang ni memang saya ada experience saya mengajar ini dan student tak jelas untuk kali yang pertama. Okey. Jadi saya akan ulang lagi sekali. Okey? Saya ulang lagi. Okey, tak apa. Saya faham. Yang ni baru first time kan. Nanti buat 2-3 kali kita akan nampak senanglah benda ni. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, sekarang kita tengok dalam soalan. Dalam soalan guli hijau ada 7, guli kuning ada 5. Jadi 7 dengan 5 guli ni kita letak dalam satu kotak. Dalam kotak tu sekarang ada berapa guli? 7 biji tambah 5 biji. Ada berapa guli sekarang? 12. Okey, dalam satu kotak ada 12. Yang mana 12 tu pecahan dia ialah 7 guli hijau, kita labelkan H, dan 5 guli kuning. Okey, sebab itulah kita ada 7 dengan 5. Okey, 7 guli hijau daripada 12 dalam kotak tu dan 5 guli kuning daripada 12 biji yang ada dalam kotak. Sekarang yang saya buat petak ni ada dalam kotak. Okey, yang ni ada dalam kotak. Okey, sekarang jelas yang ini ada dalam kotak yang saya buat titik-titik ni. Setakat sini okey, setakat dalam kotak. Kita tak pilih lagi. Okey Okey, sekarang kita nak pilih. Kita pun ambil tangan kita masuk dalam kotak tu, pilih satu. Kita pilih satu. Jadi kita dapat hijau. Katakanlah kita dapat hijau. Guli pertama kita. Okey, bila kita dapat hijau, guli pertama kita,
Okey, kita dah ambil dah buang guli hijau. Sekarang guli hijau ada berapa? Tadi 7. Kita ambil 1, kita buang, tinggal berapa guli hijau sekarang? Tinggal 6. Okey, tinggal 6. Dalam kotak tu ada berapa? Tadi 12. Dah kita ambil 1, tinggal berapa sekarang? Tinggal 11. Jadilah 6/11. Guli hijau daripada 7, kita buang 1, tinggal 6. Daripada 12 guli, kita dah buang 1, tinggal 11. Okey, ni kalau kita pilih guli hijau. Okey, kita tengok pula kat sini. Guli kuning dalam kotak tu, okey, dia macam ni lah. Kita tengok yang atas tu. Lepas tu kita tengok dalam kotak kita tadi, guli kuning. Ada tak kita ambil? Tak ada kita ambil. Jadi bila kita tak ambil, dia stay lagi 5 jumlah dia. Okey, dia stay lagi 5 jumlah dia. Lepas tu dalam kotak tu, walaupun dia stay 5 guli kuning, tapi dalam kotak tu tetap dah jadi 11 sebab kita dah buang dah 1 tadi. Okey, setakat ni. Apa yang tak jelas? Setakat atas ni. Okey 4. Okey, ini baru best kan? Soalan-soalan tough je ni. Okey, jadi kita tengok kebarangkalian kalau dekat bawah pula. Okey, dalam kotak ni, kita ada yang ni lah dalam kotak lagi. Tapi kali ni kita guli yang pertama kita dapat kuning pula. Okey, jadi bila kuning, kita ambil 1 jadi 4 lah. Okey, jadi 4. Dalam kotak tu asal 12, sekarang bila kita dah buang 1 jadi 11. Okey dia tak sama. Yang atas ni kebarangkalian lain. Yang bawah titik hijau ni kebarangkalian lain. Okey, lepas tu pula kita akan dapat macam ni. Okey, 7. Yang ini 7. Okey, memang asal dia guli hijau 7. Okey, kita dapat kuning. Jadi dia akan stay 7, tapi dalam kotak tu dah kurang 1, jadi 11. Sampai setakat ni. Siapa ada problem? Saya tunjuk step by step kan. Okey Okey, yang ni guli pertama yang pilih. Okey, kita nak pilih guli yang kedua pula, second guli pula. Okey. Jadi bila kita nak pilih yang second guli pula, kita akan dapat macam ni. Okey, guli yang kedua. Okay, tengok dulu, yang ini guli yang pertama, yang ini guli yang kedua. Okey, sebenarnya guli yang pertama ni saya patut tulis kat sini. Mana yang merah tadi? Okey, ini ialah pilihan yang pertama kita lah. Okey, guli pertama. Yang ini ialah guli yang kedua. Yang mana hijau tadi? Okey, yang ini kita pilih hijau. Yang bawah ni bila kita pilih K yang utama. Okey, yang ini guli yang kedua kalau kita pilih hijau. Ini kalau kita pilih K. Hijau, ini K. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey, relax dulu, relax. Lagi sekali. Okey, tak apa. Kita sekali lalu dulu, nanti kita patahlah balik. Okey. Kalau macam kita, ini nanti kita patah balik. Jalan scrap patah balik, tak best lah. Okey, nanti bagi habis dulu, nanti kita patah balik. Okey. Dan selepas tu pula, okey, kita tengok kesudahan dia. Dia akan dapat berapa. Okey. Ini ada ruang lagi kan? Okey, ada ruang lagi. Okey, kita tengok yang ini. Kalau yang ikut yang atas ni, guli pertama dia dapat hijau. Yang ni guli kedua dia dapat hijau. Jadi kita akan dapat dekat sini ialah hijau dengan hijau. Okey, kita tengok yang kedua pula. Guli pertama hijau. Guli kedua dia dapat kuning. Okey, jadi hijau dengan kuning. Okey, yang ini pula kuning dengan hijau. Guli yang pertama dia pilih dapat kuning, guli yang kedua dia pilih dapat hijau. Jadi kuning dengan hijau kat sini. Okey, kat bawah ni pula kuning. Okey, kuning
Lepas tu dia pilih lagi dapat kuning lagi. Jadi kuning dengan kuning. Okey, setakat sini. Apa boleh boleh terima information sampai setakat sini? Okey, tak apa. Nanti lepas kita solat nanti tak apa, kita ulang balik sebelum kita masuk dalam kita punya modul. Okey. Jadi soalan dia ialah kebarangkalian kedua-dua buli mempunyai warna yang sama dipilih. Okey, jadi kita tengoklah yang mana warna yang sama dipilih. Okey, yang pertama sekali warna yang sama yang atas ni. Hijau dengan hijau. Dengan yang bawah ni. Kuning dengan kuning. Okey, dapat kan? Ini link modul. Nanti saya letak balik. Okey, link modul. Tadi saya sekejap saya tengok dalam grup ni. Okey. Dalam grup parent ada ke tadi? Siap, saya cari. Okey, saya copy balik. Mana dia tah? Itu saya letak lah. Link modul. Tadi pun dalam grup parent saya dah letak lah. Okey, jadi sekarang ni kita fokus kepada yang dua-dua warna dia sama. Jadi hijau dengan hijau, jadi kuning dengan kuning. Okey, sekarang kita nak tengok kebarangkalian dia berapa. Kita tengok dekat sini. Okey. Yang pertama, dia dapat berapa? Okey, dia dalam keadaan 7, 12. Okey, kita ambil yang dekat atas lah, dekat bawah ni tak. Okey, yang pertama sekali dia ada 7, 12. Dia kena padam lah sini. Ini saya padam kan? Ini saya padam. Ambil gambar tadi. Sekejap. Okey, jadi kita tengok. Yang pertama sekali ialah 7, 12. Jadi kita tulis 7/12. Okey. Sekarang kita tengok pula. Ini nanti tersilap pula, okey. Kita tengok yang atas dulu. H. Hijau dengan hijau. Okay, jadi kita akan dapat 7/12 starting. Lepas tu kita darabkan pula. Okey, yang kedua pula kita akan dapat, kita tengok yang atas ni lah, hijau dengan hijau, 6/11. Kita darabkan dengan 6/11. Okey, jadi kita akan dapat ialah tambahkan dengan kuning dengan kuning pula. Kuning dengan kuning. Okey, kuning dengan kuning starting dia 5/12. Okey. 5/12 darabkan dengan lepas tu kita pilih yang bawah ni pula sebab kuning dengan kuning. 4/11. 4/11. Jadi kita dapat berapa? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, mana kalkulator? Nak print yang mana satu? Print yang atas sekali. Dia tulis dekat situ kebarangkalian peristiwa bergabung. Yang tu tajuk yang paling panjang, yang atas sekali. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Jadi bila kita tekan kalkulator, tekan kalkulator yang ini dulu. Yang bracket sini dulu. 7/12 darabkan dengan 6/11. Jadi kita akan dapat 7/22. Okey, tambahkan dengan tekan pula kalkulator untuk bracket yang ini pula. 5/12
Tarakkan dengan 4/11 dan ditekan kalkulator kita dapat 5/33. Okey, setakat tekan kalkulator ni, siapa ada problem? Siapa ada problem sampai dekat sini? Tak ada? Okey, sebab tekan kalkulator saja kan? Okey, tekan kalkulator. 7/22 tambah 5/33. Okey, 7/22 tambah 5/33. Jadi kita akan dapat ialah 31/66. Okey. Jadi yang inilah kebarangkalian ataupun probability kita. Okey, dapat tak? Ini kebarangkalian kita. Daripada 66 percubaan, 31 kali akan kebarangkalian ataupun kemungkinan untuk dapat warna yang sama. Ulang balik. Okey, boleh. Okey, saya ulang sekali lalu dekat sini. Pertama sekali, dalam kotak kita ada 7 biji guli. Okey, warna hijau jadi 7. Yang ini kuning ada 5. Perkan dengan dua-dua tu. 7 tambah 5. Sebab dia combine, dia kumpul sekali dalam satu kotak. Jadi per 12. Okey, kita tengok yang hijau dulu, yang atas dulu. Bila kali pertama kita ambil guli tu tiba-tiba warna hijau. Okey, hijau ni dah kurang 1. Jadi 6. Sebab kita dah ambil 1, bawah ni akan jadi 11. Jadi kita tulis kat sini. 6, 11. Okey. Jadi kita tengok pula, kalau yang first kita dapat guli hijau, tapi kita yang second kita akan dapat guli kuning. Jadi sekarang ni guli kuning dia akan jadi 5 lah kat sini. 5 per dengan 11 sebab yang ni dah ambil dah 1. Jadi 11. Macam mana jadi 11? Kan dalam kotak tu ada 12 guli. Kita dah ambil 1 dah. Kita ambil 1, kita buang. Jadi tinggal 11 lah. Okey. Lepas tu habis. Sampai dekat sini saja. Okey, sebab apa? Yang atas ni kita boleh buat andaian. Mula-mula kita dapat guli hijau. Yang guli kedua pun kita dapat guli hijau. Jadi hijau dengan hijau. Okey, yang bawah ni pula kita buat andaian guli pertama kita dapat hijau. Guli yang kedua kita dapat kuning. Jadi hijau dengan kuning. Selesai dekat atas. Yang atas ni okey. Okey tak okey ni? Okey Jadi kita tengok yang bawah pula. Kalau guli pertama kita ambil kuning. Kuning ada 5. Okey, kuning ada 5. Kita ambil 1, tinggal 4. Dan memang dalam tu ada 12. Tadi kita dah buang 1, tinggallah 11. Untuk guli hijau pula, kita tak kacau lah. Sebab kita ambil guli kuning. Jadi dia ada 7 lagi, dia ada 11 kat sini. Okey, 11 ni memang akan sama lah kat sini sebab kita dah buang 1. Cuma kita buang warna hijau, bukan warna kuning, bukannya warna hijau. Okey, jadi kita buat andaian. Guli pertama kita kuning, guli kedua kita hijau. Jadi kita tulis kuning, hijau. Sekarang kita tengok pula guli yang pertama kita kuning, guli yang kedua kita kuning. Jadi kita tulis kuning-kuning. Dalam soalan kita, dia cuma minta dipilih mempunyai warna yang sama. Okey, same color. Jadi warna yang sama, hijau dengan hijau, kuning dengan kuning. Jadi hijau, kuning, kuning, hijau kita tak tengok dah. Kita tengok warna yang sama saja. Jadi kita ambil dekat sini. Okey, starting hijau dengan hijau. Starting 7/12. Lepas tu hijau dengan hijau 6/12. 6/11. Kita buat dalam satu bracket. Kita tambah. Kita darab. Okay, lepas tu kita tengok pula yang bawah. Kuning dengan kuning. Yang starting kuning dengan kuning ni 5/12. Lepas tu 4/11. Darabkan. Buat bracket macam ni. Dan tambahkan kedua-dua tu. Bila dah tambah. Okay, yang itulah kebarangkaliannya kita akan dapat. Okey tak okey? Tak apalah, tak apa. Okey, nanti kita akan buat lagi. Okey.
Jadi lepas ni kita akan guna modul sikit. Siapa yang tak ada, tak apa, relax sebab saya akan tulislah. Saya akan share screen. Siapa yang tak sempat nak print ataupun tak ada kemudahan untuk print dekat rumah, jangan risau sebab saya akan share screen. Jadi agak tough lah hari ni. Okay, saya faham. Sebab ini baru first time kita jumpa, sebab itulah soalan dia nampak macam susah. Nanti bila kita dah buat 5 kali, 10 kali, dia akan jadi mudah. Okay. Jadi disebabkan yang ini tough sangat, macam biasa, saya akan bagi rehat awal sikit untuk sesi yang pertama ni. Gunakan sebaik-baiknya untuk mandi, untuk solat. Siapa yang belum makan, makan. Siapa yang nak rehat, rehat dulu. Siapa nak main game, sempat lagi. Okey, nanti pukul 8 join balik. Okey, boleh? Okey print yang 4, 2 tu. Bukan. Yang paling panjang. Cari dekat situ kebarangkalian peristiwa bergabung. Yang tu. Yang lain abaikan. Boleh je nak print, tak kisah pun. Tapi yang tu yang kita nak guna. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Jadi nanti masuk balik pukul 8. Nanti kita sambung balik pukul 8. Okey, saya kena stop